In the simple words, I have no business. Zero means no business. Pedih, stress, segala, you name it lah. Musibah tu tiba-tiba jadi peluang untuk kita orang tolong orang sana. Sempurna tengah top, aku ada kat sana. Sempurna tengah menangis, aku nak lari bro. Okay. Amin. Ya. Podcast. Idea untuk buat podcast ni dah bermain dalam kepala otak aku untuk tak tahu berapa lama. Dan bulan lepas kita jumpa, kita lepak di kedai mamak. Ya, ngerti. 3 jam. 3 jam kita borak-borak cerita pasal pandemik, pasal diving industry, macam mana the struggle kan, operators tak ada business dan banyak benda lagi lah. Ya, macam mana kita kita isi masa yang kita kena kurung ni. Ya. Kan aku cakap aku terkejut tengok kau punya channel podcast kau sendiri, which is aku impressed betul lah kan. And that time yang kau tiba-tiba kau cakap, "Bin, jom kita buat podcast." Ya. Aku ingat kau main-main. Rupanya kau bersungguh-sungguh. Itulah. Waktu kita borak-borak tu aku terfikir lah, kata benda yang kita borak ni kalau kita rakam dan kita bagi kita macam kita post untuk individu yang nak dengar kan, so mungkin dia akan memberi manfaat kepada orang yang berminat untuk dengar lah. Then here we are. Ya. Episod pertama, pilot episode podcast kita. Ya. Dan kita akan bincangkan tentang passion yang kita kongsi, kegairahan yang kita kongsi, iaitu fotografi, scuba diving dan underwater photography. Oh, aku boleh cerita sampai besok ni, Lil. Yeah. So, Amin Nur Azmi. So, aku kenal kau dah berapa lama, Min? 10 tahun ada? 9-10 tahun dah. Aku kenal kau sebagai Amin lah. Ya. Tapi kau pernah cerita kat aku, dalam fasa-fasa berbeza kehidupan kau dikenali dengan nama yang lain lah, nama-nama yang berlainan. Masya Allah. Dia tak adalah aku berniat nak cakap, oh ni time ni kau panggil aku nama ni, time ni kau panggil aku nama ni. Tak, dia berlangsung secara, orang kata Tuhan susun macam tu. Aku layan je lah. Dia macam, kalau cerita pasal nama ni, nama aku sendiri pun Amin Nur Azmi kan. Jadi kalau tahun 80-an, budak-budak lahir tahun 80-an tu tak ada nama tu. Jarang sangat lah. Kan? Jadi macam aku, untuk beritahu kau lah, kalau orang panggil aku Jimmy, sama orang tu memang rapat dengan aku lah. Sebenarnya dia family aku lah. Saudara aku ke, pak saudara aku ke. Itulah nama yang arwah mak aku panggil aku. Jimmy. Jadi siapa panggil aku Jimmy sebab Azmi kan. Dari situlah datang. Dari situlah. So kalau siapa panggil sampai sekarang, kalau panggil nama tu memang saudara aku lah. Cousin aku ke kan. Biasa pak saudara aku, mak saudara aku. Mak dengan ayah aku dah tak ada kan. So bila aku sekolah, orang panggil aku nama aku lah, nama penuh cikgu aku panggil Aminor. Aminor ni, pakai nama Aminor ni mana darjah 1 sampai darjah 6, form 1 sampai form 5. Memang kat sekolah Aminor orang panggil aku. Bila aku masuk ITM, untuk pengetahuan kau kan, zaman ITM, aku masuk zaman ITM lah. Semua budak ITM ni dia ada nickname dia sendiri. Jadi kalau dia cakap dia budak ITM, kita akan tanya, sebab nama sebenar biasanya tak ingat pun. Kita akan tanya, siapa nickname kau? Macam aku, nickname aku dekat ITM, orang panggil aku Baragas. Aku orang panggil aku Baragas lah. Mana datang nama Baragas tu, Min? Sini aku bagilah. Masa zaman-zaman tu setiap semua orang budak-budak part 1 lah, budak-budak semester 1 kan, kita panggil budak part 1 akan ada induction tau. Minggu induction ni sebenarnya nak kena jumpa senior, ambil signature, menyembang dengan senior interview. Dia bukan ragging pun, dia more tu nak kenal senior. Jadi zaman induction masa tu, jadi nak memudahkan, dia akan senior biasanya akan bagi kau nickname. So ada banyak lah kawan-kawan aku punya nickname. Jarang kawan aku tak ada nickname. Semua orang macam lekat lah nickname diorang. Jadi aku
ada satu hari tu aku sampai bilik, senior aku panggil. Aku pergi lah. Aku sorang-sorang tu naik sini bilik dia. Tanya, kau dah nickname belum? Tak ada. Aku bagi nama kau Baragas. Aku macam malah nak tanya sini kan. Jadi macam tanya banyak kan, banyak lah pula cekadak nanti kan. Jadi aku iakan je lah. Yang bagi nama aku pun Penyu. Senior aku tu nama dia Penyu. Nama penuh dia pun aku tak ingat masa sekarang. Tapi dia bagi aku nama Baragas. So lepas pada tu, bila senior panggil, orang lain panggil, kau dah ada nama belum? Oh dah ada lah. Nama apa? Baragas. Siapa bagi? Penyu. Okay, diorang pun approve lah. That is zaman 4 tahun lebih aku dekat ITM tu. Nama tu lah. Jadi bila aku kerja, bos aku first company aku kerja dulu panggil aku Amin. So dekat situ aku start pakai nama Amin lah. Okay, Amin, aku kenal kau sebagai professional photographer, seorang usahawan diving resort, dan yang terkini adalah diving instructor. Ya. 2005 aku kerja design house dulu, advertising. Aku pernah kerja printing, creative line lah. Sampai I think late 2005, mid 2006. Then aku quit studio. Aku start venture in photography. Mana aku start je aku buat fotografi tu, memang itulah kerja aku. Aku tak buat kerja lain dah. Aku tak buat job design, aku tak buat job-job lain. Ketika itu memang aku fokus as my profession that time. Sampai I think early 2012 kot, secara serius lah. Lepas pada tu aku dah start involved dengan diving, which is time untuk fotografi tu dia dah pergi kat diving dah. Jadi aku dah start involved, dah start explore diving dulu. Lepas tu baru aku explore the industry. And then sampai aku ada company diving sendiri, aku ada dive center sendiri. Dan last year alhamdulillah aku macam mana nak cakap aku dah jadi instructor. Last year aku jadi dive instructor bawah IANTD. Technical diving. Technical diving lah. Tapi dia pun ada recreational and technical. Belajar dua. So macam mana kau tiba-tiba kau dah ada resort dan kemudian kau baru nak ambil instructor kan? So sebelum biasanya dia ada way round kan? Untuk jawab soalan kau, aku tak adalah orang kata macam menjadi pemilik business scuba diving tu cita-cita aku, tak ada. Tak ada pun. Aku just go with the flow sampai masa aku cakap okay, that's it. Untuk aku terus buat benda ni, aku kena ada company. Tapi ketika itu untuk aku involve, aku buat course instructor, aku kena bayar dalam 15,000, which is aku tak ada duit tu lah masa tu. But it's okay, aku just run the business dulu with what I have. Duit ada, lepas tu masa pula tak ada. Ceritanya sebab aku baru start fokus, baru start develop business aku. Dan aku kena fokus on develop benda tu, service, facilities aku apa semua. Sampai bulan 9 tahun lepas, aku join satu program bawah iDivers, course director Ustaz Muhammad Amin. Actually this is a special project. Yayasan Al-Amin dia sponsor lah program IDP ni, Instructor Development Program. Jadi aku bayar 50% je. 50% lagi sponsor by yayasan. So aku grab that chances. So kita orang ialah first INTD instructor, first batch dekat Malaysia. Dekat Malaysia. Sebelum ni tak ada. Tak ada. Pioneer lah ni. Pioneer. Nak cakap pioneer, iyalah boleh lah nak cakap pioneer kan. Aku iyalah benda tu pun jadi, aku settle course bulan 9 tahun lepas. Lepas tu pandemik, third wave datang. Jadi aku tak sempat nak feel as a instructor tu, sebab aku tak boleh pergi mengajar pun lagi. Tak boleh nak buka market masih tutup kan.
So that's it. Pandemik lah. Itu sebenarnya tujuan kita podcast kali ni kan. Kita nak menceritakan ataupun kita nak dengar kau kongsikan bagaimana pandemik memberi kesan kepada bisnes industri pelancongan secara umum dan secara spesifik diving industri lah. Company aku company kecil, bukan company besar. So kita orang punya capital pun tak besar. Okay, aku ada partners. And then kita orang develop this company, tak ada financial aid ataupun bantuan kewangan daripada mana-mana agensi ataupun bank. Jadi kita memang rolling apa yang aku ada, aku laburkan dalam company. Apa yang aku make profit, aku invest back into the company. So memang daripada sekecil-kecilnya sampailah perlahan-lahan dibantu oleh orang kata apa, kawan-kawan ni kan. Aku start Lumak Selakan lah. Lumak Selakan. Untuk makluman kau, Lumak Selakan ni is aku punya brand yang orang kata apa, dive center aku dekat Pulau Selakan, Semporna, Sabah. So aku namakan tempat tu Lumak Selakan. Lumak tu bahasa Bajau maksudnya rumah. Rumah. So kalau aku nak macam mana, aku tak projection yang aku ada dive resort lah. So tempat aku tak ada layaknya dia letak as a resort. Aku lagi selesa nak letak as rumah kawan-kawan. I mean, guest aku datang, aku akan layan sebagai guest yang akhirnya intention is to be friend with them. So this is your house. Inilah rumah korang masa korang visit tempat ni. So make yourself comfortable, make yourself at home. Itulah pasal aku develop nama branding Lumak Selakan tu kan. Rumah Selakan. Aku boleh rasa sebenarnya Min, sebab aku pun dah beberapa kali pergi ke tempat kau kan. Tempat aku tak mewah pun kan. Dia memang kalau kita pergi sana, instead of kita rasa macam kita pergi kita pergi bercuti, kita nak pergi nak enjoy the diving apa semua kan. Tapi dalam masa yang sama kita masih rasa the homeliness tu, rasa seakan-akan kita berada di tempat yang kita kau comfortable lah, familiar kan. Kau selesa kan. Yes. So itulah orang kata intipati ataupun kita panggil Lumak Selakan Hospitality. You come as a stranger and then kau balik as a friends. Close buddies. Macam tu lah. Alhamdulillah, kebanyakan guest aku jadi kawan-kawan. Aku seronok lah kan. Aku seronok sebab dia orang, aku faham masing-masing is nak rancang cuti, rancang bajet, nak datang jauh. Kita orang kat Semporna kot, jauh. So bukan mudah. Jadi aku selalu cakap, kalau customer dah masuk, aku dah deal harga awal. Dia orang masuk, dia orang ialah guest kita. Not customer, guest. Guest tu maknanya tetamu. Tetamu tu kau layan as tetamu yang kalau kita boleh berkawan dengan dia, alhamdulillah. Kalau dia nak remain as tetamu pun tak apa, tak ada masalah. But aku selalu cakap benda yang begitulah dekat budak-budak kru aku kan. Layan kita punya customer as a guest. Dan make sure dia orang comfortable, dia orang selamat, dia orang happy. So aku nak dia orang balik, dia orang tinggalkan Lumak Selakan tu dengan perasaan dia orang seronok lah. Itulah intipati perjalanan awal aku dengan Lumak Selakan ni. So diving industry dekat Semporna, so penghujung 2019 dan awal 2020 sebelum pandemik melanda kan, itu pada aku berpendapat itu adalah kemuncak kepada industri diving kat sana. Dan engkau pernah cerita yang engkau punya bisnes pun pada ketika itu sebelum pandemik tu pun dah mencapai satu momentum yang boleh dikatakan selesa. Ya. Dia tidaklah nak cakap selesa dia, tapi aku as a business owner, aku happy tengok business aku boleh growth. Orang lain punya bisnes mungkin dia punya sasaran dia lain, tapi untuk aku yang orang kata apa, bisnes aku dia kecil tapi dia boleh growth, aku happy. Aku happy. Jadi aku start late 2018, betul-betul full operate Lumak Selakan bulan
Bulan 2 ya. Bulan 2 tahun 2019. So bulan 3, bulan 4, bulan 5. So 2019 aku merasa pengalaman graf business progress tu dia naik. Aku rasa lah aku nampak daripada orang tak tahu sampai orang tahu, pada orang tahu orang datang lagi sekali lagi lepas tu. So yeah, I was very happy with Lumak Selakan punya growth lah. growth and performance on 2019. Yeah, we are not perfect yet, but alhamdulillah for the first Going year. there lah. For the first year kita seronok tengok dia tak stagnan tapi dia naik. Yeah. Then pandemic melanda. Sekarang waktu kita rakam podcast ni dah bulan Mac, so genap setahun. Yeah, happy birthday. Yeah, happy birthday. MCO. Happy birthday to pandemic lah. Ya. Apa kesan pandemik Min pada bisnes kau yang pada ketika itu sebelum pandemik tu boleh dikatakan selesa dari segi growth, dari segi revenue apa semua kan? Dan pandemic hit the market. I mean the hit everyone lah. So macam mana kesan dia kepada bisnes kau? Masya Allah, macam mana aku nak cakap? Ya, dia punya kesan in the simple words, I have no business. Itu je. Dia bukan setengah orang cakap, setengah bisnes lain menurun. Ya. Tak, kita orang terus zero. Terus zero daripada aku full house, daripada full house terus jadi zero. So zero means no business. For March tahun lepas sampai Julai tahun lepas, bulan Ogos buka sekejap, aku nak rasa balik, bernafas sikit, sampai pertengahan September tutup balik. Third wave. Third wave 27 Disember, any flight masuk semua ditutup. So business close. Sampai sekarang aku dah, to be honest, like jobless for more 6 months. Campur sebelum, daripada bulan Mac tahun lepas sampai bulan Mac tahun ni, dah bulan ke-13 ni aku rasa sempat bikin bisnes maksimum 4 bulan je lah. So 9 bulan ni kau nganga. Memang kesan pandemik zero bro. Dengan larangan rentas negerinya. Tell me. Dengan pintu sempadan negara ditutup. So mesti inilah mungkin waktu yang paling sukar untuk individu-individu yang mengusahakan industri yang berkaitan dengan pelancongan. Aku agree. This is not only us. The whole world macam ni. But you can say anything. But let me tell you something, Lil. Kita orang yang buat bisnes ni dekat Malaysia, zero business sekarang. Zero income. Pedih, stress, segala, you name it lah. Memang untuk aku jawab soalan kau dengan jujur, aku mengalami fasa depressed. Aku tak tahu lah, in terms of medical mungkin tak sampai tahap depressed lagi. But to be honest with you, aku rasa tekanan itu, aku rasa sedih, tertekan, speechless. Kau tak boleh nak buat apa. Kau aku rasa benda tu semua. So, dengan apa yang kau lalui tu, it makes sense lah kalau kau rasa sedih, rasa kecewa, rasa depressed. Kau speechless, kau jadi takut sebab pandemik ni. Kau takut pasal what going to happen to your business. Kau stress, you have to keep your business bertahan, but you have no income. Kau stress tau. Kau jadi anger, kau jadi angry, aku jadi marah sebab come on, kita orang dah follow the SOP everything, but why? Lepas tu sedih sebab like nobody pay attention to us. Like kita orang tak makan nasi sama macam diorang kot. Macam tu. Aku rasa sedih macam tu. Orang buka kedai makan, baru dia buka kedai makan, orang tak boleh masuk kedai makan dia punya mengamuk dekat Facebook, mengamuk dekat social media macam-macam lah. Brother, let me tell you, brother, I have no business, brother. Zero.
Yeah. Zero. I cannot make diving online. Yeah. I cannot make underwater photography online. No. But yeah, I tell you, ini bukan masalah aku seorang. But yeah, this is the problem now. I'm having this kind of problem now. Yeah. Tapi Min, dengan semua masalah-masalah, Min, kesukaran akibat musibah ni kan, Min, aku ikut kau punya social media. Dan aku tengok engkau macam kau cerita lah, engkau susah kan, tak ada bisnes 9 bulan. Tapi dalam kesusahan tu, engkau mampu memberi something kepada komuniti, terutamanya di Selakan dan di Semporna secara umum lah. Yeah. So, macam mana kau buat tu ni? First MCO, aku dapat ini aku cerita pada first MCO aku dapat satu mesej je daripada satu orang dari Pulau Maiga. Tuan, ada tak apa bantuan untuk kami? Kami ni tiada beras sudah ni. Masa bulan 3. Semua orang kena lockdown masa tu tau. Awal bulan 4. Jadi aku termenung sekejap tau. Aku dah lah tak ada bisnes. Kan, duit yang aku ada, aku kena bertahan. Aku tak tahu bila boleh buka balik tau. Jadi macam mana aku nak tolong diorang ni kan? If duit aku hal lain, but this is company punya perjalanan, jadi aku tak boleh kacau. Kan? Tak banyak pun. Sebab apa profit yang ada, kita dah invest balik, tambah facilities, tambah aset, kemaskan barang apa semua lah kan. So aku message satu group ni, nama dia Dive Engineer. Dive Engineer, brother and sister dalam ini Dive apa? Engineer. NGO or tak? Dia divers, customer aku. Kita ada satu group WhatsApp. Ex-guest. Ex-guest ya. Dia orang repeat customer yang dah jadi kawan aku lah. Aku pun tak tahu apa kerja dia orang lah. Tapi dia cakap kita orang dive engineer, kita orang engineer lah, campur-campur apa semua kan. Jadi dive engineer ni initiate satu fund untuk aku bagi untuk aku pergi beli beras, hantar dekat orang kampung. Aku cakap tak apa, aku nak, kalau korang boleh tolong bagi aku beras, yang lain-lain aku tambah. Boat aku ada, minyak aku buat keluar duit lah. Kru aku yang bayar gaji. Jadi let me distribute dekat ground kita orang buat lah. So geng dive engineer bagi duit lah, masing-masing derma. Berapa tak cukup bagi-bagi. Aku macam, wah, benda tu dah start first. So we managed to make a few rounds lah kepada penduduk Pulau Selakan dengan penduduk Pulau Maiga. But that is in my capacity of Lumak Selakan. Lah. Yang rasa macam nak tolong lah saudara-saudara dekat Pulau Selakan dengan Pulau Maiga tu. Jadi aku initiate dengan dive engineer. Lepas tu aku ada a few of diverse friend yang contribute to the cause lah. Okay. That is first MCO. Itu maknanya dia lebih kepada bantuan dalam skala kecil lah kan? Ya, betul. Dan dia lebih bersifat lokal. Maknanya pulau-pulau yang berdekatan dengan... Ya, aku tak mampu. Aku tahu fund aku kecil. Aku tahu kru aku kecil. Dan aku tak boleh nak cerita pasal let's selamatkan negara. Aku tak ada kemampuan tu. So aku jaga komuniti yang dekat dengan aku lah. Dan Semporna Heroes. Okay, aku rasa Semporna Heroes ni adalah satu gerakan yang agak besar dan agak terkenal jugalah ketika fasa keberapa? Fasa ketiga je? Ya, third wave lah. Third wave. So engkau aku tahu adalah salah seorang daripada individu di belakang Semporna Heroes ni, Min. So macam mana ia bermula? Ini version aku lah. Ya. Boleh jadi kalau kau jumpa orang lain, dia akan cerita version dia. Ya. Ini version aku. Dia macam ni tau. Kita orang stress tau. Orang macam aku ni yang macam tak ada bisnes apa semua. But musibah tu tiba-tiba jadi peluang untuk kita orang tolong orang sana. Tolong tu dari segi orang kata aku ada facilities, aku ada kru aku ada boat, itu. Tapi aku tak ada duit. Jadi duit kawan-kawan bagi. So kita orang jadikan benda tu, diorang cakap terima kasih Min, bagi peluang untuk kita orang bantu orang kampung.
Aku cakap, macam tu dia orang cakap terima kasih aku balik. Ah. Okay, benda tu start. Dan banyak, ada orang tanya aku, kenapa kau buat benda ni kan? Aku cakap, aku tak tahu. At least Sempurna tengah top, aku ada kat sana. Sempurna tengah menangis, cakap aku nak lari bro. Ya. Tak, mungkin orang lain masing-masing. Tapi aku I'll be there lah. Ya. Maknanya aku tak boleh berlepas tangan. Aku kena do something. Ya. Jadi bila third wave, kalau kau ingat Sempurna Oktober. pernah actually late September. Late September. Ya, 18 September dia dah start menakutkan lah. Ya. Diorang label Sempurna as Little Wuhan. Little Wuhan, yes. That time. Ya. Dan kemuncaknya pada 27 September diumumkan tutup lah Sabah. Ya. Orang tak boleh keluar masuk sesuka hati. Turis business memang tutup. Tourism business memang 27 is close lah after PRK. 2 seminggu selepas ditutup tu. Kalau kau ingat ada seorang doktor namanya Dr. Muhammad Naim. Ya, Jack Naim. He's a quite a famous doctor jugalah. Dia kawan aku. Ya. Dia actually customer aku, dia kawan aku dan dia contact aku lah. Cakap, Min, aku nak ajak kau ni. Buat apa? Aku ajak kau nak join NGO dekat Sempurna. Kita gabung bawah satu platform, di atas satu platform untuk kita boleh synchronize bantuan, boleh kita orang kata apa, systematic, boleh kita bergabung tenaga. So cakap, Naim, aku ni pada selakan ni kan, kecil je ni. Tak apa, kecil-kecil pun tak apa kan. So dekat situ cerita asal dia. Naim ajak aku. So aku cakap, Naim, siapa yang nak initiate dekat Sempurna benda ni? Dia kata Jamilah. Jamilah Uncle Chang. Uncle Chang is a well known It's dive center. ya, dia ialah tokoh yang terkenal di Sempurna lah. Ya. Tokoh kemasyarakatan dan juga antara pioneer diving industry dekat Mabul, Sipadan sana. Dia orang lama lah Uncle Chang ni. Jadi anak dia Jamilah ni yang Naim pilih untuk lead lah. Dan satu platform, actually platform tu namanya Be a Hero. So Sempurna Hero adalah satu grup. Aku Lumak Selakan. Okay. Satu grup. Dia ada surau Al-Falah, Masjid As-Salam. Dia ada banyak lagi grup-grup lain yang kita combine, letak bawah di atas satu platform dinamakan Be a Hero, yang lead by Sempurna Hero. Dia nampak begitu sebab untuk makluman kau, Uncle Chang dia ada banyak facilities, dia ada tempat yang besar yang kita. So aku cakap, macam mana aku cakap kena ada satu command center. So siapa boleh bagi tempat dia untuk jadikan command center. So maknanya sebelum adanya Sempurna Heroes tu, kumpulan-kumpulan kecil yang bergerak dalam lokaliti tertentu tu memang dah ada lah. Ada. Masing-masing buat kerja masing-masing lah. Yang di darat, yang di pinggir laut, di pulau macam aku buat. Aku masa tu memang I'm very straightforward. Aku hanya mampu jaga Selakan dengan Maiga. Kan. Bila kita combine, aku berani cakap dengan kau untuk kes pandemik COVID-19 di Malaysia, Sempurna Heroes ataupun Be Hero platform dekat Sempurna ni ialah satu-satunya gabungan NGO pada ketika itu yang mula-mula sekali paling sistematik mengatur gerak bantuan tanpa bantuan daripada government agency. So kita tahu government sangat busy ketika itu dan diorang pun ada problem sendiri. So kita try using our own resources untuk kita gerakkan bantuan segera ke pulau-pulau, ke kampung-kampung, ke darat-darat. Kau tahu kat Sempurna ada bukan like 49 pulau, ada 200 lebih kampung. Dan it's a data yang kita orang ada sebab benda macam tu. So aku macam biasa, aku cakap
kita meeting online lah. Kita meeting online, diorang, seingat aku lah, diorang suruh aku lead. Mesti aku cakap, aku tak boleh. Aku cakap, kenapa tak boleh Min? Sebab satu, first aku kecil. Dua, aku tak ada resources macam mana orang lain ada. So we need to understand, kita kena terima hakikat dan faham untuk menggerakkan kerja-kerja kemasyarakatan ni perlukan resources yang sangat besar. Dan pada ketika itu, yang aku nampak ketika itu ialah, aku cakap dengan Naim, Jamilah ada facilities ni. Dia ada tempat boleh jadikan command center. Dia ada boat. Dia ada, actually boat ni semua owned by Uncle Chang lah. Dia ada van, dia ada lori. So aku cakap, kalau boleh, kalau Uncle Chang bersetuju, kita minta tempat dia dan facilities dia untuk lead. Untuk lead, maknanya bantuan masuk, penempatan, bantuan keluar, distribution, collection and distribution point di tempat Uncle Chang. So Naim setuju, Jamilah setuju. Lepas tu dia nak suruh aku jadi naib presiden. Aku tak nak juga. Aku cakap tak boleh. Tak boleh. Because bukan sebab tak sudi. Aku kena sedar siapa aku. And aku bukan orang sempurna. And dan aku nak membantu orang sempurna ni pun, aku kena tahu limit aku. Kan, ketidakmampuan aku tu. Kau terlampau memandang rendah tentang kemampuan diri tu. Tak, dia one thing lah. Second thing, aku rasa ini ialah peluang untuk orang sempurna sendiri bergerak ke hadapan, membantu masyarakat sempurna tu. Don't worry, aku cakap aku akan support. Kau tak reti, tak ada cara idea macam mana, let's discuss together, let's decide together, then make a decision, then we move forward. Dan alhamdulillah, cerita tu panjang lah. The ripple tu panjang lah. Ada a few things happen. Macam mana aku boleh dapat, orang kata apa, bantuan daripada NGO lain, daripada corporate yang aku salurkan kepada Sempurna Heroes. Ada a few lah yang aku nak share dengan kau lepas ni. Aku minat nak tahu lah Min, pasal yang sumbangan daripada sumbangan korporat ni lah Min. Okay, dia macam ni tau. I think lebih kurang dalam seminggu pertama lah, minggu pertama bulan 10 tu. Keadaan di Sempurna ibaratnya aku cakap ketika itu tak ada media yang masuk tau. Maksudnya melalui berita daripada orang yang duduk di Sempurna sendiri, memang teruk dah sebenarnya Sempurna ketika itu. The infected people dah dalam community, and then hospital facilities tak cukup nak merawat orang sakit. Doktor dan petugas kesihatan get infected. So banyak benda-benda yang aku rasa sangat mengerikan lah yang berlaku. Yang aku rasa tolonglah jangan jadi, tapi dah jadi kat Sempurna. Kenapa dia jadi, itu cerita lain lah. Tapi dah jadi ketika itu kan, macam mana orang dekat kampung air get infected, dan the whole family get infected, dan jiran dia kena, dan jiran dan kampung sebelah, dan memang menakutkan lah ketika itu. Dan yang di pulau-pulau ni pula, Aku pesan jangan keluar, aku kata kan. Jangan keluar pergi Sempurna lagi, aku cakap. Kenapa? Sebab kita tak tahu kau landing kat mana, kau pergi pasar ke apa benda semua kat sana, orang yang get infected ni tak semua dapat dikutip masuk ke PKRC lagi. Itulah sebab cabarannya pun Sempurna dengan pulaunya yang banyak. The demografi itu, geografi. Betul, geografinya pun semua kan. Siapa yang tahulah macam mana Sempurna ni, you need to come to Sempurna to understand kenapa aku cakap benda ni challenging gila. In fact sampai ketika itu aku sampai dekat aku punya social media aku cakap, aku merayu kepada kawan-kawan aku, aku first time aku merayu. Aku tak pernah begging dalam social media aku. But that time bulan 10 aku begging. Aku cakap aku minta tolong siapa-siapa yang ada kawan-kawan media atau siapa-siapa yang ada network dengan orang politik ataupun dengan kementerian, menteri apa semua, please, Sempurna need help immediately. Sempurna need help yesterday, not tomorrow, yesterday. So memang kau setuju kami kalau aku cakap Sempurna Heroes ni terhasil akibat daripada kelewatan pihak yang berwajib untuk menyalurkan bantuan yang sepatutnya. Aku rasa dia orang kena admit yang bantuan sampai sana lambat. Kalau dia orang tak nak admit, aku tak boleh kata apalah. Tapi aku rasa that time, kalau kita boleh korek balik sejarah bulan 10 tahun lepas, kena mengaku yang bantuan
bantuan kemanusiaan sampai ke sempurna daripada pihak kerajaan lambat. They might have their own reason. I'm not interested to With all argue the on that. bureaucracy and everything. I'm not interested to argue on that. Yeah. But the fact is bantuan lambat sampai. Alhamdulillah tidak ada isu kebuluran. Tetapi kita tahu ramai orang keputusan bekalan makanan ketika itu. Hospital jadi, macam mana kita nak cakap, sesak. Yeah. Overcrowded. Yeah. Lebih kurang macam itulah kan. Dan kemudahan nak merawat pesakit tak cukup. Bantuan daripada luar tak sampai-sampai. Sama ada tak sampai, tak tahu nak hantar apa. Wallahualam, that's why aku minta bantuan. Aku cakap masa tu, tolong hospital sempurna. Very specific aku cakap. Please tell everybody that you know in the media or whoever, bagi tahu dekat orang kerajaan, tolong hospital sempurna sekarang. Sebab aku cakap, pemahaman aku ketika itu, kalau kau tak bantu hospital sempurna untuk merawat orang yang kena infected ni, orang infected ni akan berayau dalam komuniti. Lagi ramai orang kena. Lagi-lagi ramai orang kena. Kau lagi dah tak mampu lagi lah. Betul. Dan benda tu yang paling aku takut. Seriously, aku paling macam masa tu memang aku betul-betul merayu lah. Alhamdulillah ramailah dengar. Aku tak tahu apa dia orang buat. Sebab aku cakap dalam aku punya rayuan general tu, aku cakap send somebody yang specialist lah nak handle case sempurna. Sebab the way korang nak handle benda kat sempurna, kalau kau handle benda kat sempurna tu macam kau handle benda ni kat KL, kau akan fail. Kau akan fail. You need to understand sempurna people. You need to understand the geography, the demography itself. Macam mana kita ada penempatan di pulau, di pinggir laut, di darat, di pedalaman, di bukit. Benda macam tu kau kena. KL tak ada pulau. Kan? Tak ada 49 pulau. So masa tu betul-betul aku merayu. And then let me tell you something. Sebab tadi kau mention pasal corporate company kan. Minggu pertama lah, aku tak sure berapa hari bulan, tapi ada satu, aku punya ex-customer lah, ex-guest aku. Ex-guest aku. Kak Yat ni lah, Kak Yatila. Dia call aku, dia call atau dia message lah. Dia kata, Amin, do you need help? Selepas aku macam tak silap aku lah, selepas aku hantar rayuan tu lah. Cakap, ya. Anything that you can help, Kak, I will gladly lah menerima apa saja bantuan yang akak boleh bagi. Okay, nanti staff akak call. Nak cerita itu je dia. Communication aku dengan dia. Aku cakap terima kasih Kak, terima kasih banyak-banyak. Aku cakap tu. Nak jangan cerita, tak lama lepas tu, a few hours after that, dia punya staff call aku. Staff dia namanya Muja call aku. Muja call, hello Cik Amin, nama saya, adalah nama penuh dia tapi panggil saya Muja. Dia kata, bos saya suruh contact Cik Amin berkenaan dengan nak apa bantuan yang boleh kami bagi kepada Cik Amin dan Sempurna ketika ini. Muja tu cakap aku. Cakap ni daripada mana kan? So aku tak tahu Kak Yat ni daripada mana. Tak tahu siapa dia. Aku tak tahu dia. Aku tak tahu. Mengepalai agensi mana, yayasan mana kan. Sebab aku dah buat open rayuan terbuka. Jadi aku expect siapa-siapa boleh datang lah kan. Aku memang letak nombor telefon aku apa semua kan. Lepas tu dia cakap saya daripada Yayasan Sam Dabi, yang bos saya Puan Dr. Yatila. Allah, aku cakap. Oh, okay. Cik Amin nak apa? Dia cakap aku macam tu. Jadi aku macam, oh my god, this is Muja. Cakap Muja. Muja ni dia very, aku senang tau cakap dia. Aku cakap kau aku dengan dia. Mula-mula aku puan cik. Lepas tu dia cakap tak payahlah panggil cik, tak payah panggil aku Muja je. So aku kau dengan dia lah. So cakap Muja, boleh tak kalau untuk sekarang ni kau tolong hospital Sempurna dulu. They need our help. Aku tak mampu nak tolong hospital Sempurna. Tolong apa Min? Hospital Sempurna tak cukup barang. Itu je aku cakap. Tak cukup barang. Barang apa? Aku tak tahu. Aku cakap, tapi aku tahu diorang tak cukup barang. Patient ramai, staff tak cukup, barang tak cukup. Kau imagine kalau lagi ramai patient datang besok lusa, macam mana nak ni? Collapse lah service kan. Orang luar tak boleh masuk ni. Kan? Okay, aku connectkan kau dengan Dr. Naim. Lepas tu aku cakap aku akan connect kau dengan, aku ingat aku connectkan dia dengan Naim dan Aslam.
daripada Hospital Tawau. Dr. Aslam. Dr. Aslam is pakar perubatan kecemasan. Hospital Tawau. Naim dengan Aslam, aku bagi direction. Naim, Aslam, this is Muja daripada Yayasan Saim Dabi. Please tell her apa barang hospital yang korang perlukan dengan kadar segera untuk korang buat kerja merawat pesakit COVID. Jadi apa? Hospital Sempurna, kau tahu kan sebenarnya tak ada pakau. Ya, hospital daerah tidak berpakar. Masa tu tak silap aku KKM baru nak gerakkan anggota KKM daripada KL baru nak pergi sana. Betul. So Aslam dia connectkan aku dengan beritahu Safarah ada kat sana untuk set up. So Safarah, Aslam, Naim and Dr. Zaki. Dr. Zaki tu dihantar ke Hospital Sempurna untuk set up disaster. Untuk bagi list apa. Aku ingat cakap Zaki, kau bagi aku list, kau bagi aku supplier, aku akan connect kau dengan Muja. Whatever that they can give, they will give. Aku cakap kat Muja, kau tolong hospital dulu. Tak apa, beras ni pun semua aku dengan kawan-kawan aku, InsyaAllah kita orang cuba usahakan. Maknanya dalam seminggu ni kau settle, kau tolong. Sebab benda hospital, barang hospital kan mahal. Kita orang takat beli beras boleh lah. Aku nak suruh aku beli mesin, all the technical stuff kan. Satu biji barang 50,000, mana aku nak cari duit kan. Jadi Alhamdulillah, aku cakap kau terus terang, lepas pada itu, dan dia ada beberapa siri lah, communication 24/7 lah. Muja might discuss dengan aku pukul 1 pagi, 2 pagi. In first 2 days, Yayasan Saim Dabi approve 98,000 lebih lah. Banyak First 2 days of the communication. And overall, untuk Tawau dengan Sempurna, Hospital Tawau dengan Sempurna, Yayasan Saim Dabi bagi barang peralatan, aku rasa kalau if not more than 1 million, is almost 1 million ringgit punya barang dalam masa sebulan tu. Dan Alhamdulillah, aku bersyukur sangat-sangat lah. Ada macam apa, orang macam Kak Iyad. Aku tak tahu dia siapa, babe. Dia datang dengan family dia, anak-anak dia dengan husband dia, Abang Zul. Lumak Selakan. Dia orang dive ikut dia orang punya instructor lah. Group awal bulan 1. I mean, sebelum pandemik. Kau ingat kalau yang bulan 3 punya pandemik, aku tak buat rayuan terbuka macam ni. Aku buat rayuan terbuka macam ni masa third wave tu, masa bulan 10, ujung bulan 9. Yang bila dia orang tahu, bila aku buat macam tu, the thing is serious. The thing is very serious. But unfortunately, there is no media inside Sempurna that time. Tak ada media yang nak datang buat coverage. So terpaksalah aku buat orang kata apa, rayuan terbuka macam tu. Dan Allah datangkan orang-orang baik macam Kak Iyad, macam Muja, coordinate dengan Aslam, dengan they are superb. Aslam, Safarah, Zaki, Naim, ni aku kenal lah. Diorang gempak, diorang buat kerja bagi akulah. Dan Aku rasa aku happy lah. Aku happy walaupun benda tu bukan daripada aku, tapi aku boleh macam connectkan diorang untuk bantu, untuk diorang buat kerja. Koordinasi lah, kita koordinate. At least kau memberi harapan kepada diorang ketika itu, yang mana still tak dapat lagi tau, pada government punya barang-barang ni tak sampai lagi. Tapi Alhamdulillah, Yayasan Saim Dabi punya barang dah sampai. Awal sikit daripada government punya bantuan. Dapat dibayangkan berapa banyak pesakit yang dapat dibantu kan, dengan bantuan yang disalurkan oleh Yayasan itulah Saim yang aku Dabi. cakap tadi tu. Faktanya ialah aku stres tau. Aku stres sebab business kena shut down. Aku tak ada business, tak ada income. Tapi dalam masa aku rasa aku stres tu, ya Allah, rupanya aku boleh kita orang ni dekat platform Sempurna Heroes ni, rupanya dalam keadaan kita orang, kebanyakan dalam Sempurna Heroes ni, untuk pengetahuan kau, adalah operator juga. Operator diving industry. Ada macam Uncle Chang sendiri kan. Diorang pun tak ada business, tak ada income. At the same time nak kena buat kerja untuk kerja-kerja kemanusiaan macam ni kan. Ini yang kita panggil apa? Rahmat dalam musibah.
rahmat di sebalik musibah. Rahmat di sebalik musibah. Musibah datang. Kita orang sedih tau. Tapi bila dunia jadi, daripada kita orang bersedih, duduk diam-diam, merapu dan Memikirkan meratap. nasib kan. Mikirkan nasib yang entah bila lah akan orang kata terbela. Ya. Tiba-tiba datang Tuhan bagi role ni kat kita orang. Aku rasa aku sendiri on behalf Lumak Selakan and Friends pun kita orang, aku beras kat 50 tan kot aku beli. Banyak Susu lagi, susu budak lagi. Kempen aku Island Food Relief and susu for Sempurna. Masa tu. So semua ni bantuan ni disalurkan melalui Sempurna Heroes. Ada a few yang memang, yang mana kawan-kawan diving. Untuk pengetahuan kau, kebanyakan dana-dana cash yang dihantar oleh orang Semenanjung ni, bukan sahaja Semenanjung tau, dari Singapura pun ada. Abang Ajak dari Singapura, dia antara orang awal lah yang dia bagi duit aku, cakap minta duit beras. Dia memang tak reti nak drama-drama. Abang Ajak ni dia very straightforward. Jadi aku cakap terima kasih lah. Dan fund ni semua datang daripada kawan-kawan diving tau, kawan-kawan scuba diver satu Malaysia. Ada yang macam, Min tak boleh nak tolong banyak, ada sikit. Aku cakap tak apa. Kau bagi beras kilo pun kau ambil. Sebab kau rasa kecil besar pada orang yang tak ada beras. Kan, pada ketika itu memang yang mana melalui akulah. Yang mana nak bagi barang, aku terus connect ke Jamilah, ke Sempurna Heroes. Insan Johor hantar susu, hantar PPE, hantar face mask, hantar Maggi, hantar makanan banyak lah. Biskut. Daripada Johor baru Ihsan Johor hantar. Ihsan Johor dengan Sempurna Heroes ni tak kenal pun. Tapi kebetulan si Ihsan Johor ni kawan aku lah. Yang lead Ihsan Johor ni kawan aku, Farah ni. Jadi dia cakap, do you need help, Baragas? Dia bagi aku Baragas. Aku cakap, ya. Geng ATM lah ni. Geng-geng aku banyak gunung. Dan dia pun diving juga. Jadi okay. Dan dia tak cerita banyak, tiba-tiba dia beritahu aku, okay Baragas, kita orang ada susu sekian. Dan kita orang ada, tak silap aku lah, first consignment daripada JNT masa tu, aku selori kat barang. Kejut kat aku. Dan Sempurna Heroes dah tentulah Jamilah punya kontak lagi besar daripada aku. And millions yang sampai kat dia untuk bantuan lah kan. Aku connectkan dia ke Jamilah. Dan ada satu lagi aku lupa nak mention dengan kau. Ada satu MPI General Insurance. Okay. Okay, aku tak tahu. This one lady contact aku. Dia cakap, Cik Amin, you part of Sempurna Heroes? Yes. What if how can we help? Aku cakap, whatever you want to help, then aku terima lah. Aku cakap kan, you need susu ke apa kan. Ya. Aku connectkan dia dengan Dutch lady punya distributor. Ni episod ni banyak tau. Ada yang a group of friends yang aku connect dengan Dutch lady punya distributor untuk kempen susu for Sempurna. Jadi kawan-kawan dekat office kumpul duit. Aku ingat nama Minah ni Jihan. Jihan ni direct order dengan distributor kat Tawau tu, terus hantar susu kat Jamilah. Tu susu budak ceritanya. Jadi MPI General ni dia cakap okay lah, conversation aku dengan dia more or less about 5 minutes je. Then a week after that she called me. She said dia ada Cik Amin, kita ada lebih kurang dalam 18,000 cash. Allah, banyak Aku speechless lah. Aku cakap kan, okay, good. Aku cakap boleh lah terus order. Aku tak nak ambil duit tu. Aku suruh dia order, sama dia nak order beras atau dia order susu. So fokus aku masa tu, susu untuk budak, beras untuk family. Kau tak cerita dengan aku Milo ke gula tak ada, tak apa. Kan, aku minta beras dengan susu. Budak tak menangis. Basic needs lah. Basic needs. Orang lain cerita benda lain, pampers semua. Aku tak ada cerita pampers. Aku cerita beras dengan susu je. Jadi pada ketika habis kempen tu, dia orang tak silap aku, dia orang collect cash MPI General Insurance 36,000. 36,000. Itu bukan arahan pun, itu macam sama-sama kawan-kawan collect sama office. Okay, no contact aku. So aku beritahu Sempurna Heroes, aku connectkan dengan Sempurna Heroes. Aku cakap, you guys please take this account lah. Aku cakap kan, this MPI General account, and connect macam mana dia orang boleh
boleh involve sebab dia orang dah ada duit banyak ni. Aku tak ambil pun, aku tak nak pun, aku cakap kan. Sebab benda tu untuk orang sempurna, bukan untuk aku. So memang sebab untuk orang pulau aku, alhamdulillah aku cakap kau Alil, aku berjaya buat dia orang punya ration dia punya beras sampai hujung bulan 1. Tahun ini. Daripada hujung bulan 9 tahun lepas, ini second round tau. First round bulan 4 dulu. Bulan 4 itu. Daripada bulan 10, 11, 12, 1, 4 bulan aku boleh schedule beras untuk 175 family. Paling kurang. Di Pulau Selakan saja. Selakan dan Pulau Maiga. Selakan dan Pulau Maiga. Maiga ni di sebelah Selakan. Di sebelah Selakan. Dan beras aku hantar ke orang setiap 10 hari. Beras 10 kilo, satu family akan dapat 10 kilo every 10 days. Sehingga awal bulan 2 tak silap aku. Hujung bulan 1. Dan untuk pengetahuan kau, hari Jumaat lepas, belen orang kata apa, fund yang aku jaga tu, aku beli 400 pack beras lagi. Hari Jumaat lepas, Sempurna Heroes, Jamilah tolong distribute. Okay. So maknanya bantuan ni berterusan lah daripada bulan 4 hari tu, first wave sampai sekarang ni. Yes, setahun kemudian. Sebab aku cakap tak boleh, kita tak boleh. Kita susah macam mana Lil, kita masih boleh ada makanan Lil. Diorang punya susah Lil, diorang kadang putus makanan tau. Budak tak ada makan. Budak Lil, aku tak boleh. Regardless lah kau ada IC, kau tak ada IC, kau agama apa, tak boleh. Kau kena ada makanan. Adalah aku rasa aku bersalah kalau aku kenyang tapi diorang kat sana tu lapar. Aku rasa macam tu lah. So aku cakap I need to do something lah. Tu yang nak tak nak aku tebal muka jugalah bagi tu kawan-kawan cakap let help them lah whatever that we can. Aku terfikir Min, sebab kita semua tahu macam mana geografi Sempurna ni kan, dengan pulau yang 41 pulaunya dan kita panggil apa, rumah atas air dan sebagainya. So, macam mana Sempurna Heroes ni coordinate penyaluran bantuan ni daripada awal sampai sekarang lah? Platform Sempurna Heroes ni Be a Hero punya platform, dia ada lebih kurang more or less about 30 lebih lah. Dia mula-mula tu dalam tak sampai 10. Lepas tu dia bertambah tu lah Naim. Dia bawa lagi NGO, persatuan-persatuan to join us. Apa orang kata, pihak berkepentingan dan bukan berkepentingan pun join. So more or less ada 30 lebih lah. Sebenarnya tiap-tiap malam ada debrief. Pagi brief, malam debrief. Hari ni buat apa. So the next morning, siapa nak bagi sini, siapa nak bagi sini. So aku cakap, masa tu dalam meeting aku beritahu, declare, masing-masing declare siapa jaga kampung air, siapa jaga kawasan darat, siapa jaga kawasan pulau. Macam aku cakap, aku hanya mampu jaga Pulau Selakang dan Pulau Maiga, ada 175 family. Contoh aku beritahu. So siapa yang nak take over, ada satu pulau Bohai Bual, Pulau Tetagan. So more or less kat sana nak masuk, kau kena ada dalam 100 atau 120 pack. So ada kat situ kampung bajau laut original yang how to say dia orang tak ada IC lah, dia orang undocumented, dan kau tak boleh masuk kat situ kalau kau tak cukup. Sebab pasal lagi satu, kadang-kadang dia orang tak sampai 100, kadang-kadang 100 lebih. Orang tak faham kenapa. Orang kena tahu kadang-kadang tiba-tiba, sebab dia orang hidup, some of them hidup atas nomad tau, dalam boat. Tiba-tiba bila dia orang tahu kat situ ada bantuan admin, ada kampung kan, dia orang akan parking kat situ, yang jadi bertambah boat tu. Selalu aku cakap, kalau kau bawa 100, kau kena lebihkan 10%. Lebih, kau bawa balik lah. At least tak cukup, kau ada extra. Kan? Macam mana kita orang coordinate? Masing-masing ambil bahagian masing-masing. So, command center, dia akan collect dan akan distribute. Command center ni tempat yang kita letak susu, beras, apa semualah. Store dia ada kawasan yang luas, kecil punya kawasan tu luas. Jadi siapa perlukan ni, siapa perlukan ni. Jadi van akan pergi hantar. Ni semua tak ada bayaran tau. Ni semua pakai aset Uncle Chang. Kita orang tak bayar pun kat dia. Dan dia tak minta kita orang bayar pun kan. In fact dia punya staff pun kita orang tak bayar gaji apa semua kan. Kerja ni daripada pagi sampai ke malam. So yang mana ke pulau, malam beritahu lah. Besok kita orang ke pulau ni. Siapa ke Sibuan, siapa ke Kelapuan, siapa ke Mabul, ke Denawan. Semua ada teritori masing-masing dan kena isi borang. Hantar kat DO, kat PKD untuk dapat approval, hantar kat polis. So benda tu
Jamilah dengan tim dia, sedaya upaya diorang synchronise-kan. Siapa yang nak pergi, diorang akan isikan borang, bagi tahu. So data tu ada dengan diorang. Oh, you mau hantar sini, kampung sini ada berapa rumah. Nak hantar kat terusan mana? Terusan hujung, terusan tengah, ada berapa rumah di sini. Begitulah. Jadi yang mana tak tahu atau tak cukup akan bagi tahu Jamilah akan tanya balik siapa yang ada lebih. So Mila akan cuba connectkan lah. Dia akan provide lah, facilitate. Contoh, aku ada 100, aku tak cukup 20. Aku beritahu Mila, I don't have enough 20 packs lah. Can you get it from anybody, any NGO? So dia akan cuba dapatkan lah. Dan benda tu aku rasa sangat gempak lah bro ketika itu. Kau bayang pergi hantar beras ke pulau-pulau pakai full PPE bro. Aku ingat visual tu di media usung beras pakai putih semua dengan face mask dengan apa, face shield, dengan glove. Dan diorang ni semuanya ialah pekerja tourism. Dive master, instructor, boatman, snorkeling guide yang tak ada kerja, tak ada gaji, tak ada apa, tapi diorang buat kerja tu. Daripada diorang duduk rumah, diorang sakit kepala, baik diorang tolong buat kerja ni. Dan aku bersyukur dapat orang-orang yang diorang ni power lah. Memang hebat lah sebenarnya. And then diorang commander diorang pun power lah. So panas kau pakai full PPE, kau usung beras, ulang alik, bukan sikit bro, beratus pack. Naik lori, turun lori, naik boat, turun boat, berjalan. Itu risiko yang dia dah ambil kan, untuk nak menyampaikan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Cannot imagine bro, this is the work yang diorang buat dekat Semporna tu. Kita cerita dekat Semenanjung ni kau boleh akses lagi kan, by kenderaan apa semua. Tapi kalau kat Sabah, ini baru Semporna, pedalaman lain belum banyak lagi tau. Dan diorang to the extent yang kau tak boleh imagine pun, dia punya energy, kesanggupan, semangat diorang ni nak bantu. Penat bro, penat. Memang ceritanya penat. Dan penat kau tu tak dibayar. Tak ada, diorang tak ada duit, tak ada gaji, tapi tak ada juga diorang minta. Sebab diorang tahu kita pun tak ada duit nak bagi. Kan? Pengorbanan lah. Diorang berkorban. Kalau aku lah banyak duit, aku akan bagi diorang lah duit. 4 bulan kau tolong tak ada gaji, ambil lah sikit, bawa balik. So what's next for Semporna Heroes, Min? As for now, we are still bergerak atas kapasiti masing-masing lah. Masih lagi macam contoh Habib, Komuniti Assalam, Surau Al-Falah, Ustaz Kamil, Mila, Semporna Heroes, aku, Lumak Selakan and Friends. Kita orang masih lagi cuba bantu komuniti yang dekat dengan kita orang. But because of the fund is getting smaller, kecil, kita orang cuma bantu apa yang dalam kapasiti kita orang lah. Sumbangan masih berterusan? Masih ada. Aku dah tak collect apa-apa lah. Aku dah tak tapi yang lain-lain ni masih terima sumbangan. Masih menerima sumbangan. Dan masih ada yang macam tanya aku cakap aku akan terus connectkan terus ke Semporna Heroes lah, ke Mila, untuk dia coordinate dekat sana. Aku cakap Mila ada Jamila ada complete list of penduduk kat Semporna yang perlukan bantuan. Gempak lah list dia. So bila keadaan pun dah bertambah baik lah. Alhamdulillah ya. So, kita harap keterusan begitulah. Kita tak adalah nak kata mengharapkan ada lagi gelombang-gelombang seterusnya kan. Aku tak nak. Aku siapa pun tak nak. Kita orang sekarang ni bertahan sehingga titisan yang terakhir lah, kita nak cakap kan. Apa harapan kau, Min? Harapan kau secara umum lah. First, understand, kita orang, masyarakat kena faham, kerajaan kena faham, sebagaimana kita meratapi peniaga kecil tiada bisnes, kekurangan bisnes. Kami pekerja-pekerja tourism tiada bisnes. Di pulau, di Semporna, ada lebih kurang 150 syarikat tourism. Sebahagian besar bukan syarikat besar pun, syarikat kecil maksudnya. Dan macam aku baru start business about 2018.
Lumak silakan. Start 2018. Ya, aku start bawa group Sempurna since 2012. Ya. 2012, 2013 aku start bawa group pergi Sempurna. Tapi aku run the business as a Red Divers Sdn Bhd, bawa brand Lumak Silakan 2018. So yeah, we are a small company dan antara aku bukan keseorangan lah, banyak lagi company-company kecil. Harapan aku first faham lah. Don't be don't ignore us. Don't be in denial. Please, aku kalau korang faham, kalau masyarakat faham, diorang tahu betapa sebenarnya sekarang pun berapa ramai yang kat sana tengah susah. Ya. Alhamdulillah kami bersyukur penyakit berkurang dekat sana. Tetapi hakikatnya ekonomi masih lagi tak bergerak. Masih tak bergerak. Sempurna ada 170,000 penduduk berdaftar. But I believe that kebanyakan kita tahu yang penduduk tidak berdaftar pun ibarat 1/3 jugalah. So more or less about 220,000 Ya. penduduk. More than half bekerja dalam bidang berkaitan dengan tourism. 150 company stop business. Kalau satu company ada 10 staff, belum cerita satu company ada 100 staff. More than 10,000 people tak ada kerja kat sana. Kesannya sangat signifikan. Sangat. Dan disebabkan kita nun jauh di Sempurna sana tu, Ya. mungkin ramai yang buat tak nampak. Tak apa, aku just minta faham lah. Harapan aku kan, kalau dia orang faham, dia orang empathy, dia orang akan nampak macam mana jalan nak bantu. Ada banyak jalan sebenarnya. Ya. Dan aku just minta dia orang mula dengan memahami. Memahami tu mana faham lah yang kita orang ni, most of us kat sana struggle, very struggle. We not talking about nak bayar hutang bulan-bulan. We talking about nak beli beras, nak beli susu anak, budak sekolah. Ya. You tell me, satu benda nak mengubah kemiskinan ialah pendidikan. Ya. Nak masuk sekolah tak mampu. Macam mana? Ya. Banyak benda lagi yang perlu. Aku tak adalah statistik nak cakap berapa orang tak sekolah, tak pergi sekolah tahun ni kan. But tell me about it. Ya. Kan dia ada anak sekolah seorang, dua orang, berapa banyak dia kena bagi duit sekolah ke anak, baju sekolah anak, yuran sekolah anak, duit PIBG anak. Kan nak kena bayar juga kan. Ya. Macam mana orang KL bayar, macam tu juga orang Sempurna kena bayar. Let alone orang yang kat pulau. Nak hantar anak pergi sekolah kena naik bot. Bot bukan murah minyak. Ya. Bukan macam kereta Myvi boleh jimat minyak. Tak. So aku minta harapan, aku minta pihak yang berkenaan faham lah. Bila diorang faham, diorang akan cuba cari jalan. Kalau diorang tak buat apa-apa, maknanya diorang tak faham. Kalau diorang tak tahu macam mana nak faham, diorang boleh contact kita orang. Kita orang boleh bantu diorang untuk faham keadaan ni macam mana. It's a real case, bro. Ya. Okey lah, Min. Panjang lebar kita dah berbincangkan pasal kesan pandemik kepada industri pelancongan secara umum dan industri scuba diving di Sempurna secara spesifik lah. Dan bagaimana gerakan NGO Sempurna Heroes ni telah memberikan kesan yang sangat signifikan kepada kehidupan penduduk di Sempurna secara khusus. Ya. Dan aku rasa apa yang dilalui oleh industri scuba diving ni adalah sesuatu yang sangat-sangat mencabar. Tapi yang bagusnya keadaan bertambah baik. Ya. Aku dengar yang industri dah boleh dibuka semula tapi dalam skala yang kecil. 50% capacity. 50% capacity. Setakat hari ni lah kita simbang ni 50% capacity, but the fact is di Sabah masih belum boleh rentas zone. Ya. Masih belum rentas zone. Dia orang ada tak silap aku 7 atau 8 zone. Macam Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Tawau. Itu saja. Kita doakan yang terbaik lah. Ya, please. Pandemik akan at this time doa is the best bertambah reda, weapon. ya, dengan vaksin semua kan. Sudah bermula pembinaan vaksin dan kita harap cepatlah keadaan kembali. Nak kata kembali seperti sebelum pandemik tu adalah something yang bukan nak kata mustahil lah, macam susah lah.
kan. Tapi sekurang-kurangnya industri diving ni boleh bergerak semula. Ya, kita orang nak kena. Ya, aku setuju untuk kembali ke seperti keadaan sebelum pandemik COVID-19 melanda ni almost mustahil. Tetapi aku juga bersetuju yang kita kena adapt benda ni and move forward. We've been patient for like 13 months already. I really hope lah, berdoa sangat-sangat supaya kita boleh bergerak. Bergerak. Pandemik ada 1001 kisah duka. And the good things, I believe we in Semporna we become stronger. In Semporna Heroes sendiri kita melihat manusia berhati mulia. Yang mendahulukan orang lain sedangkan dia orang pun susah. Kan? Ini semua benda-benda macam ni Allah Ta'ala punya kerja lah. Allah Ta'ala punya kerja yang untuk aku melihat benda. Aku akhirnya bersetujulah di sebalik musibah ada rahmat. Inilah rahmatnya. Aku melihat yang manusia-manusia ni yang sayangkan anak bangsa dia orang. Kita nampak nilai kemanusiaan itu. Ya betul. Di sebalik betul. semua musibah yang melanda. They are strong. They are strong, but please help them. Help us. Okey lah Min, aku rasa untuk episod yang pertama ni sampai di situ sajalah. Banyak lagi perkara yang kita nak bincang sebenarnya. Thank you, Tapi, thank you very much. I appreciate. Kita simpan untuk episod-episod yang akan datang lagi lah. Betul. So kepada yang menonton, saya ucapkan, yang menonton, yang mendengar, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan diharap anda semua boleh menyokong program ini untuk episod-episod yang akan datang. Okay. Jadi Amin, ada apa-apa kata akhir Amin? Sebelum kita tutup kita punya podcast. Aku nak cakap terima kasih kepada Jalil. Alright. Bagi peluang. Aku tak pernah bercakap depan kamera lama macam ni. And this is my first time video podcast. Aku harap apa yang aku share dengan kau ni, dan kalau pun ada orang mendengar dapat, orang kata apa, message tu nampak lah, aku harap. Dan aku percaya kita ada banyak topik kita boleh cerita lepas ni, insyaAllah. I'm very happy to cooperate with you, Jalil. And kita akan sentuh episod-episod lain kalau ada rezeki. InsyaAllah. Dan aku doakan supaya kau punya program ni maju jaya. Okay. Mudah-mudahan. Alright. Terima kasih, Jalil. Okay, terima kasih juga pada engkau Amin sebab sudi meluangkan masa dan lebih pada sejam sebenarnya kita bercakap ni. Lama, ya Allah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay. Dah. Alright. Aduh, sejam Min. Sejam Min. Sejam berapa minit? Sejam suku lah je aku cek balik. Dia pening kat mana kau nak cut? Sebab tadi aku macam apa ni